sifat-sifat huruf. Cuma hari ni kita tengok balik ya, sifat tunggal. Ya, sifat tunggal yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kita ringkaskan balik. Safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, dan semalam tafasyi. Istitalah dengan gunnah ni insya-Allah pada minggu hadapan. Baik, kita ambil satu persatu ringkasannya. Okey, yang pertama safir ya. Safir ni kita bunyi desiran. Ada 3 huruf, sad, zai dengan sin. As, az dengan as. Dia ada bunyi desiran. Sad, zai dengan sin. Ya, baik. Kemudian kita bincang juga sebelum ini sifat qalqalah. Dia ada pantulan, ya, ada pantulan daripada makhrajnya. Sebab apa berlaku pantulan? Sebab ada tekanan pada tempat keluar huruf tersebut. Bila kita tekankan bunyi dekat situ, dia akan ada pantulan. Ada 5 huruf, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Yang paling mudah, matikan setiap huruf. Aqqa, aqqa. Dia ada pantulan ya. Aqqa, atta, atta, ab, ab, aj, aj, dan ad, ad. So pantulan itulah yang dinamakannya sifat qalqalah. Ya. Baik, ada 3 jenis, akbar, qaf dan ada 3 jenis. Yang pertama akbar. Akbar ni yang di hujung kalimah dan dia ada tanda dengan dia bertasydid. Kemudian ada kubra. Kubra di hujung kalimah yang tak ada tanda tasydid. Dan yang ketiga adalah sughra. Sughra ni berada di tengah-tengah perkataan. Baik, itu yang kedua, sifat yang tunggal. Kemudian kita bincang juga sebelum ni sifat lin. Lin ni maksudnya kita baca sebut dengan sebutan yang yang sedap, yang lembut kan, yang mudah. Ada 2 huruf, waw dan ya. Syaratnya waw ini ataupun ya ini dia mestilah bertanda mati, sukun, dan sebelumnya ataupun huruf yang sebelumnya berbaris di atas. Maka waw ni jadi lin. Yaumi, yaumi, kan senang disebut tu, mudah kan. Yaumi, wala saufa, wala saufa, mudah sebut kan. Ya, khairun, khairun di sini ya. Khairun mudah. Fawailun, fawailun, mudah sebut dia. Wailun, maka namanya lin, sifatnya lin. Baik, seterusnya kita bincang juga sebelum ni dengan inhiraf. Inhiraf ni menyimpang. Kita punya bunyi suara tu bila dia tertahan, dia akan menyimpang ke kiri, ke kanan ataupun ke tengah lidah. Inhiraf ni ada 2 huruf, ra dan juga lam. Ya, ra dan juga lam. Okey, untuk huruf lam, apabila lidah kita, hujung lidah, dia kena di bahagian gusi atas, maka suara itu, ni kita ibaratkan lidah, bila dia kena bahagian gusi, maka suara itu akan keluar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu namanya inhiraf. Okey, untuk huruf ra, apabila kita punya lidah dia kena bahagian gusi, maka huruf akan keluar di celah-celah tengah lidah. Ya, maka bila macam tu,
dia akan berlaku getaran, dia akan bergetar. Ar, dia ada getaran. Itu namanya inhiraf. Kemudian kita bincang juga takrir. Takrir. Sifat takrir. Takrir ni hanya berlaku kepada huruf ra. Sebab apa? Okey, takrir ni maksudnya adalah bergetar. Hujung lidah bergetar. Sebab apa bergetar? Saya sebut tadi, ra, bila hujung lidah dia kena pada tempat, dia kena pada gusi, kan? Maka suara tak boleh keluar. Kalau semua hujung lidah tu, semua dikenakan pada bahagian tempat tumbuh gusi, atas, kan? Maka suara itu tertahan. Jadi bila suara tertahan, itu yang dia akan bergetar. Maka sebab itulah dialirkan suara di tengah-tengah lidah. Jadi bila dialirkan di tengah lidah, bergetar. Tapi getarannya sedikit. Itu namanya takrir. Ar. Dan kalau itu bergetar, tetapi getaran yang banyak. Untuk sifat huruf ra, bila kita baca Al-Quran, sebut huruf Arab, hanya getaran yang sedikit. Sedikit tu berapa kali getaran? 1 ataupun 2 kali. Ar. Dan semalam kita bincang tentang sifat huruf tafashi. Yang ni hanya ada pada huruf shin. Shin. Tafashi. Iaitu bila sebut huruf shin, suara dan nafas dia akan tersebar dalam rongga mulut kita, tersebar luas. Maka dia jadi tafashi. Itu sebagai ulang kajilah sifat istitalah dan sifat gunnah. Okey, lepas tu kita akan bincang lagi lah